Baik, ini perkembangan yang baru kami terima. Kes baharu COVID-19 harian Malaysia mencatatkan rekod tertinggi dalam sejarah, 6,075 kes. Dan itu adalah yang paling tinggi kita pernah saksikan setakat ini. Selangor terus catatkan peningkatan kes harian dengan 2,251 kes harian baru direkodkan. Dan saya ingin berbincang perkara ini dan juga beberapa perkara lain bersama dengan Profesor Malina Osman yang bersedia di talian pada ketika ini. Prof, Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami. Pertama sekali Prof, 6,075 angka harian ini. Ramai yang melihat bahawa ini adalah satu perkara yang mencemaskan, sudah pasti. Tetapi pada masa yang sama kita melihat mungkin juga ini adalah susulan tindakan kita yang melakukan ujian sandingan secara lebih luas di kalangan komuniti. Dan sekaligus kita mendapat tahu kes-kes seperti ini, kes-kes yang tidak ada simptom dan sebagainya. Pandangan Prof sendiri dengan kes yang tertinggi dalam sejarah ini. Okey, dalam konteks ini apa yang saya boleh katakan bahawa ia merupakan kombinasi daripada beberapa faktor. Satu yang kita sebut tadilah iaitu ujian saringan yang agak agresif terutama di negeri Selangor. Dan dalam masa yang sama kita perhatikan juga bahawa kehadiran varian baru seperti mana yang kita maklum ia menyebabkan transmissibility ataupun kadar jangkitan yang agak cepat, ya, maksudnya mudah tersebar. Dan kita maklum bahawa pada ketika ini kes-kes politik juga agak banyak. Jadi pada pandangan saya faktor-faktor berkenaan menyumbang kepada kes-kes yang agak tinggi, ya, yang dilaporkan. Di samping itu juga kita lihat juga dari segi kepatuhan SOP, ya, dalam perayaan Hari Raya baru-baru ini mungkin juga ada yang tidak begitu melihat isu itu sebagai serius dan turut menyumbang kepada keadaan yang kita lalui pada hari ini. Prof, bagaimana untuk kita melihat? Kerana ada juga laporan yang mengatakan bahawa ada individu yang sudah pun mengambil 2 dos vaksin COVID-19 namun masih lagi dijangkiti. Kita faham dalam usaha kita membina imuniti kelompok ini bukan bermakna kita memberi jaminan 100% tidak akan ada jangkitan. Tetapi setidaknya sebahagian besar dan gambaran besarnya imuniti kelompok itu dapat diwujudkan dan mengurangkan kadar jangkitan dan sebagainya. Prof, pandangan Prof sendiri. Okey, vaksin yang digunakan pada masa ini untuk melindungi kita semua daripada jangkitan COVID, ya, memang telah dimaklumkan, ya, daripada kenyataan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana sedikit sebanyak, ya, kehadiran varian memang mengurangkan efikasi vaksin tersebut. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, kajian-kajian terkini menunjukkan bahawa ia masih lagi mampu untuk melindungi individu daripada kesan komplikasi serius jangkitan COVID. Ya, maksudnya walaupun ada kesan mengurangkan efikasi, tapi secara keseluruhan ia masih memberikan manfaat. Untuk itu, ia masih menyumbang kepada keperluan kita untuk mencapai imuniti kelompok yang sangat-sangat diperlukan. Saya menyeru kepada semua agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin dan jangan ada yang terkecuali. Sebab saya juga mendapat makluman ada yang berkecuali, ya, mereka mengharapkan orang lain pula untuk mendapatkan vaksin. Tindakan tersebut pada pandangan saya tidak begitu digalakkan. Ya, tidak akan tunggu dan lihat ini kerana mereka takut dengan vaksin AstraZeneca sebagai contoh. Mereka mengharapkan mereka mendapat Pfizer ataupun Sinovac ataupun vaksin-vaksin lain dan sebagainya. Apa yang Prof ingin sampaikan kepada mereka, golongan-golongan yang menunggu ini? Pada pandangan saya, kita tidak boleh menunggu. Ya. Pada situasi sekarang ni agak getir. Ya. Kita punya hospital, kebanyakan ward COVID, ya, telah dibuka, ditambah lagi maksud saya. Ward bukan COVID telah ditukar menjadi ward COVID. ICU penuh. Kebanyakan kita terdedah kepada banyak kemungkinan untuk mendapat jangkitan. Jadi masing-masing memang perlu bersegera mendaftar dan mendapatkan vaksin. Tidak ada isu sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan dari segi saintifik, semua vaksin adalah berkesan dan selamat. Seperti mana ubat-ubat yang biasa kita temui memang ada kesan samping, tetapi kesan samping itu adalah sangat-sangat rendah, ya, kemungkinan untuk berlaku. Ya, Prof sebutkan juga tadi hospital kita begitu crowded, begitu sesak sekali. Ini adalah kenyataan dan datanya. Bagaimana untuk kita melihat kerana kes pada masa kini profil kes itu semakin muda, semakin ramai golongan muda yang kena, ramai juga golongan muda yang sudah pun dimasukkan ke ICU dan ada juga kes kematian yang melibatkan golongan-golongan muda yang tidak ada pun comorbidity. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana untuk membaca varian baru ini, tahap bahayanya dan kepentingan untuk orang ramai memahami varian ini? Di samping situasi seperti mana yang dibincangkan berkenaan, kita juga mendapati bahawa banyak kes-kes kematian, ya, yang dibawa ke hospital yang tidak dilaporkan sakit, ya, tiba-tiba bawa ke hospital dah meninggal dunia. Dan kita dapati bahawa laporan mengenai kes yang dibawa
sudah meninggal dunia mendapat jangkitan COVID agak meningkat ya sepanjang bulan Mei ini. Jadi ini menggambarkan situasi perkhidmatan kesihatan kita berada dalam keadaan begitu getir. Jadi untuk itu perlulah ya untuk kita semua mengelakkan ya dari terus ya untuk memberikan tekanan lagi kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Ada dua perkara yang kita boleh lakukan. Satu, elakkan diri dari dijangkiti. Nombor dua, mereka-mereka yang mengalami masalah kesihatan, jaga kesihatan, dapatkan rawatan, ambil ubat-ubatan dan juga mengambil berat tentang temu janji yang mungkin dianjakkan disebabkan oleh kesesakan yang berlaku di hospital dan klinik. Untuk yang pertama tadi itu, macam mana kita elakkan diri kita dari JKT, ia adalah peranan kita yang sangat besar. Ya. Ada dua perkara lagi yang kita perlu lakukan. Yang pertamanya, kalau saya kata kita perlu keluar, perlu jaga semua SOP dan pastikan ia adalah selamat. Ya. Maksudnya kita boleh menentukan ia selamat ataupun tidak. Pastikan SOP tersebut dipatuhi. Yang keduanya ialah jika tidak ada keperluan, tak payahlah keluar. Dan kita perlu mengambil pendekatan PKP kendiri seperti mana yang disyorkan ya oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Tan Sri DG ya. Maksudnya kita ambil PKP kendiri dan kalau boleh, kalau kita masih ingat tentang PKP siri 1.0, itulah yang terbaik kita lakukan. Dalam keadaan sekarang ni kita tidak boleh berkompromi ya, sebab apa, bila berada di luar kemungkinan untuk mendapat jangkitan itu agak tinggi. Dan yang seterusnya, mereka yang ada gejala cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Ya, maksudnya untuk mengelakkan kes komplikasi yang lebih teruk yang memungkinkan mereka itu akan memerlukan ICU. Dan akhir sekali, masing-masing perlu melihat pada kesihatan masing-masing, ahli keluarga masing-masing. Kita jaga kita, elakkan ya, dan sebarang potensi untuk mendapat ketularan ini. Dari segi kesihatan awam, kami sangat mengharapkan ya agar total lockdown dapat dilaksanakan di seluruh negara bagi mengelakkan sistem perkhidmatan kita terus tenat. Total lockdown ini masih lagi dalam, boleh kita sebutkan masih lagi dalam perdebatan. Namun Prof, bagaimana untuk kepentingannya untuk ramai faham, pembuat dasar faham pentingnya untuk kita laksanakan pada kali ini berbanding dengan hanya memikir ekonomi dan sebagainya? Kita ada satu penanda arah, ya, maksudnya ada waktu-waktu tertentu yang mana kita perlu mempertimbangkan antara ekonomi dan kesihatan. Tapi dalam keadaan waktu ini dengan pertambahan kes ya, yang menghampiri kepada 50,000 kes aktif maksud saya, dan juga angka kematian ya yang kian meningkat dari hari ke hari, dan sistem perkhidmatan kita yang begitu tertekan ya, lebih daripada 80-90% ya, hospital penuh dan ada sebahagiannya yang memang dah laporkan ICU dan juga ward-ward mereka penuh. Jadi keperluan untuk total lockdown inilah untuk memberikan kelegaan sementara kepada sistem perkhidmatan kesihatan supaya mereka dapat bernafas ya. Dan dalam masa yang sama, kita dapat menumpukan kepada mereka-mereka yang sedang sakit dan diberikan rawatan sebaik-baiknya. Jika ini tidak dapat dikawal, saya bimbang angka kematian akan terus meningkat dan keadaan-keadaan yang sangat kita bimbang bakal berlaku. Prof, adakah ada kemungkinan dengan trend angka sekarang, hari ini pun 6,075 kes dan juga ICU pun sudah penuh sampai Hospital Sungai Buloh saja 500 lebih kes. Kalau tidak kita buat PKP sekarang ini, sistem kesihatan kita boleh runtuh, Prof? Pada pandangan saya, kita terdedah kepada situasi tersebut. Dan apa yang paling kami bimbangkan ialah angka kematian ya, yang pada pandangan saya sekiranya satu langkah drastik yang mana total lockdown dapat dilakukan, kita dapat mengelakkan kematian-kematian yang lebih tinggi. Okey, Profesor Madya Dr. Malina Osman, terima kasih kerana berkongsi pandangan tersebut bersama dengan kami. Kami akan terus mengulas dari masa ke masa buat anda di luar sana. Terus patuhi dan jaga SOP. Ini bukan persaingan tentang siapa boleh rentas negeri, siapa boleh keluar, siapa boleh bebas dan sebagainya. Ini persaingan untuk kita selamat. Dan itu paling penting, PKP kendiri seperti yang Prof sebutkan untuk diamalkan oleh orang ramai.